Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton atau yang mendengar video ini. Saya Cik Arif Amri binti Muhammad Sabri. Pada hari ini saya akan membicarakan atau mengkritik sebuah buku terjemahan daripada antarabangsa diterjemahkan kepada bahasa Melayu yang saya pilih berjudul Will China, dan saya juga akan mengkritik buku ini menggunakan teori sastra, iaitu teori estetika bersepadu. Buku Will China ini ditulis oleh Emine Çelikoklu, seorang penulis wanita terkemuka yang dilahirkan di Turki pada tahun 1953 di bandar Istanbul. Beliau sempat melalui zaman-zaman perubahan Turki. Beliau menjadi pengarah umum majalah Mektab dari tahun 1985. Beliau bergiat aktif dalam kegiatan Islam dan kesusastraan antarabangsa. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang bermutu dan dipenjara beberapa kali kerana karya-karyanya sendiri. Antara karya yang beliau yang tersohor adalah yang pertama Will China, dan yang kedua adalah berjudul Maria, dan beberapa karya lain. Beliau pernah menuntut di Universiti Al-Azhar. Buku Will China yang saya pilih ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Muhammad Rofizi bin Dollah. Beliau berasal dari Pacok, Kelantan. Beliau menamatkan pengajian di universiti yang sama dengan penulis di Universiti Al-Azhar pada peringkat sarjana muda pada tahun 1997, dan kini berkhidmat sebagai pensyarah di sebuah pusat pengajian tinggi. Saya juga ingin menceritakan atau sebersedikit mengenai teori yang saya gunakan ini untuk mengkritik buku ini. Teori estetika bersepadu ini diperkenalkan oleh Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali, seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Teori ini pada asalnya adalah sebuah kerangka konsep yang digunakan dalam kajian akademik di peringkat PhD pada tahun 2009. Teori ini dipilih berdasarkan kepada kesesuaian dengan kajian yang bersangkutan dengan nilai estetika dan kesusastraan Melayu yang berpandukan kepada Islam. Konsep yang terjalin dengan keindahan yang terdapat dalam Islam. Ini bersesuaian dengan teori yang saya gunakan ini, teori estetika bersepadu, dengan buku Will China yang bersangkut paut dengan agama Islam. Sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai buku ini, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit atau sinopsis bagi buku novel Will China ini. Buku ini mengisahkan tentang pengalaman sebenar Khan yang melalui buku ini menggunakan perkataan saya, seorang rakyat Turki yang tinggal di China bersama keluarganya, ayah, emak, abangnya bernama Abang Tuk Hud dan kakaknya bernama Jejek. Khan bersama abangnya Tuk Hud berjaya melanjutkan pelajaran di bandar. Kerisauan ayahnya terhadap pegangan hidup kedua-dua anaknya sejak mereka mendapat tawaran bersekolah di bandar semakin bertambah apabila gerakan etis dan komunis semakin mendapat tempat. Kebimbangan menjadi realiti apabila Khan ataupun saya dan abangnya mula terpengaruh dengan menyertai gerakan komunis menghapuskan masyarakat Islam. Mereka terlupa asal-usul dan janji mereka terhadap keluarga. Namun, penglibatan Khan dalam gerakan komunis tidak bertahan lama apabila dia sedar keburukan fahaman itu. Tetapi tidak bagi abangnya yang semakin bangga dengan komunis.
Pelbagai peristiwa berlaku sejak abangnya meninggalkan keluarga. Ibu dan kakak ataupun saya ditangkap dan dihantar ke luar negara. Tidak pernah dijumpai sehingga ke hari ini. Ayah Kan meninggal dunia kerana memperjuangkan Islam. Bayi kakak ipar Kan dibunuh dengan kejam. Kakak iparnya yang gila ditembak. Segala-galanya berlaku di depan matanya. Kan kemudian ditangkap dan dikurung berpuluh-puluh tahun dan diseksa oleh komunis. Dan dalam kelam penjara itulah hidayah Allah kembali menemuinya. Kecekalan hatinya menghadapi semua siksaan akhirnya menemui dia dengan seorang yang dinantikannya selama dikurung, iaitu abang kandungnya yang sudah lama menghilang. Tetapi dia muncul kali ini bukan sebagai seorang abang, tetapi sebagai pengarah penjara yang menentukan setiap siksaan terhadap banduan-banduan termasuk adiknya, iaitu Kan. Pengakhiran cerita ini berakhir dengan penyesalan seorang abangnya, iaitu Abang Tuhut, terhadap adiknya Kan. Mereka berdua berjaya melarikan diri dari negara China, dan selepas pada itu mereka hidup aman sentosa tanpa mengikut fahaman komunis dan seterusnya mengikut ajaran Islam yang sebenar. Dalam mengkritik buku Will China ini melalui teori estetika bersepadu, saya dapat kemukakan dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek keindahan dalaman melalui pemikiran yang penulis sampaikan, dan aspek yang kedua adalah aspek keindahan luaran melalui gaya bahasa dalam teks dan teknik yang digunakan dalam novel ini. Melalui aspek yang pertama ini adalah keindahan dalaman. Okey, pemikiran yang pertama yang dapat saya ambil melalui buku novel Will China ini, yang pertama adalah pesanan orang tua akan buruknya pengaruh fahaman komunis ini. Saya ambil contoh melalui seorang watak ayah kepada Kan ataupun Abang Tuhut. Ayahnya selalu berpesan kepada anaknya tentang keburukan yang terdapat dalam fahaman komunis ini. Ayahnya faham benar mengenai perangai pendukung revolusi komunis ini. Ayahnya berpesan, semakin diberi peluang untuk mempertahankan pegangan mereka, semakin kuat mereka berpegang dengan fahaman komunis inilah. Okey, contoh lain yang dapat melalui pemikiran yang pertama ini adalah pesanan orang tua. Abang Tuhut sangat tertarik dengan komunis ini, dan akhirnya dia sudah mula membenci orang tuanya akibat pengaruh komunis ini yang begitu kuat dalam diri Abang Tuhut ini. Lain pula melalui Kan pada awalnya terpengaruh dan akhirnya dia mula sedar akan keburukan fahaman komunis ini. Pemikiran yang kedua yang dapat saya ambil adalah kekejaman manusia disebabkan oleh pengaruh fahaman komunis ini. Saya dapat ambil melalui golongan komunis ataupun golongan fahaman komunis ini membunuh orang Islam Turkistan Timur. Peristiwa lain yang dapat saya ambil melalui golongan komunis ini adalah membunuh bayi yang tidak berdosa dengan memukul, melempar ke tanah dan mencabut kepala seperti mencabut kepala sotong. Anda boleh bayangkan betapa kejamnya askar ataupun golongan yang terpengaruh dengan fahaman komunis ini. Melalui apa yang saya amati dalam buku ataupun novel Will China ini, golongan komunis ini membunuh orang Islam sahaja, bukan bangsa Turki yang diceritakan dalam buku ini.
mereka dengki dengan umat Islam dan membenci golongan beragama Islam dan ulama sahaja kerana mereka bimbang akan kebangkitan ataupun mereka takut tentang kebangkitan Islam, agama Islam itu. Begitu juga dengan melalui pemikiran yang kedua ni adalah kekejaman manusia. Pelbagai siksaan yang telah golongan komunis ataupun askar-askar komunis ini membuat siksaan terhadap banduan-banduan di penjara. Antara contoh siksaan yang diterima oleh banduan di penjara adalah mereka dipaksa bekerja, iaitu memecahkan batu. Yang kedua adalah antara siksaan adalah digantung dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas dalam masa yang begitu panjang. Contoh siksaan lain seperti terpaksa berdiri satu kaki, tangan diikat di atas dan sekiranya tidak mampu berdiri satu kaki, banduan ini akan jatuh ke bawah dan dimakan oleh tikus-tikus yang begitu lapar dengan daging-daging manusia. Pemikiran yang ketiga yang dapat saya ambil melalui novel ini adalah pegangan agama Islam yang begitu kuat dan kukuh. Ini dapat dilihat melalui watak ayah. Ayah tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam walaupun dia dipukul bertubi-tubi sampai satu badan berdarah dan diberi pilihan sama ada ayah memilih Islam ataupun memilih fahaman komunis. Ayahnya tetap memilih agama Islam dan akhirnya ayah kepada Tukhul ini mati dan dibunuh di hadapan Khan sendiri yang menyaksikan pembunuhan itu. Pemikiran keempat adalah kebijaksanaan diri sendiri dalam penjara supaya terus hidup. Peristiwa ini dapat dilihat melalui perwatakan ataupun watak Khan. Yang pertama yang dapat saya lihat adalah Khan ini setiap pagi akan bersenam, supaya kakinya tidak terasa kaku. Dan yang kedua adalah melatih lidah agar sentiasa bercakap. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah sentiasa berfikir agar otak tidak beku. Dan akhirnya, kenapa ketiga-tiga perkara ini dilakukan? Kerana pada akhir cerita ini mereka dapat bersatu. Sekiranya ketiga-tiga ini tidak Khan lakukan, sudah pasti akhirnya Khan tidak mampu bergerak ataupun tidak mampu bercakap atau tidak mampu berfikir dengan baik. Sebab itu Khan melakukan mungkin kebijaksanaan Khan dalam melihat dan pengakhiran riwayat Khan itu sendiri. Itu adalah aspek yang pertama, aspek dalaman dalam teori estetika bersepadu. Seterusnya saya akan meneruskan dengan aspek yang kedua melalui teori estetika bersepadu. Ini adalah keindahan luaran. Melalui aspek yang kedua ini adalah aspek keindahan luaran. Melalui novel Will China ini terdapat kata-kata ataupun puisi yang ditinggalkan oleh penulis dalam buku ini. Ini adalah gaya bahasa yang ditinggalkan dalam buku ini dan teknik-teknik yang digunakan oleh penulis berbangsa Turki ini. Dapat dilihat melalui halaman 29. Antara kata-katanya, bagi mereka yang menolak revolusi komunis adalah pengikut fasis. Ini adalah kata-kata. Kehidupan hanyalah milik kami. Maut untuk mereka. Kami akan selamanya membunuh agar kami terus hidup. Manusia akan berbahagia menjelangnya hari esok. Kita dapat lihat melalui fahaman komunis ini, mereka akan terus membunuh golongan masyarakat Islam.
Yang kedua, melalui keindahan luaran, melalui kata-kata yang ditinggalkan dalam novel ini, melalui saudara-saudari. Jika ada seorang pun yang mampu mengganggu-gugat agama Islam ini, dan tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh walaupun seurat rambut bangsa Turkistan. Kami bangsa Turkistan yang merdeka. Kami tidak akan sesekali tunduk di bawah kuasa Rusia. Jangan bimbang, saudara-saudari. Kami akan sentiasa bersama melindungi saudara-saudari semua. Ini adalah pegangan yang dipegang oleh bangsa Turki ataupun bangsa Turkistan Timur, yang pada awalnya Turkistan Barat ini adalah pemerintahan pada masa itu, pemerintahan antara pemerintahan Cina dengan pemerintahan Rusia. Pembahagian mereka pemerintahan pada masa itu, Turkistan Barat ini diambil alih oleh Rusia, manakala Turkistan Timur ini diambil alih oleh Cina. Pada masa itu Cina mengambil fahaman komunis. Disebab itulah Turkistan Timur ini ditindas oleh komunis Cina. Melalui kata-kata pada halaman 60, antara kata-katanya adalah: wahai golongan yang melaungkan kebebasan, wahai pendukung sosialis, wahai pertubuhan cendekiawan modernis, datanglah beramai-ramai, datanglah dan tunjukkan rupamu yang asal, nyatakan hasratmu itu. Ini adalah kata-kata yang mungkin mereka yang faham tentang kata-kata ini, apabila ditindas oleh fahaman komunis, mereka berharap ada fahaman lain yang mampu melindungi bangsa ini yang ditindas, dan seterusnya melenyapkan fahaman komunis yang begitu dahsyat atau begitu kejam terhadap sehingga membunuh masyarakat Islam. Seterusnya, melalui perwatakan ataupun watakan ini, dia terlalu rindukan kekasihnya, iaitu Aibalam. Dengan beliau tepukan ini menghasilkan serangkap ataupun beberapa baris puisi. Saya bagaikan busut kecil, terpisah jauh dari dakapan cintamu, terlontar hilang entah ke mana. Ah, kalaulah kau tahu betapa saya merinduimu. Itu adalah kata-kata ataupun beberapa baris yang diungkapkan oleh Khan kerana terlalu rindukan kekasihnya Aibalam, kerana terpisah jauh setelah sekian lama, beberapa tahun di penjara. Mereka masih teringat akan kekasihnya. Setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan ataupun kritik mengenai buku Will China ini. Semoga perkongsian yang disampaikan ini dapat memberikan inspirasi ataupun pengajaran kepada kita semua mengenai fahaman tentang keburukan fahaman komunis ini. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.